Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, seterusnya dalam bab 9 saya akan sambung dengan unit kedua iaitu 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. Apa itu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, dalam maksud lain, peristiwa A dan B adalah bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Macam tak faham je kan? So, kita akan tengok kepada contoh. Okey, contoh seterusnya. Okey, saya bagi satu keadaan Okey, diberi katalah dalam sebuah beg, ada beg ni, dalam beg ni ada 6 kad huruf berhuruf D, A, E, B, A dan K. Okay, ada 6 huruf. Kemudian kita nak keluarkan 2 kad daripada dalam beg ni. Okay, satu persatu. Kita ambil satu kad pertama, kemudian baru kita ambil satu lagi kad kedua. Tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan macam yang video sebelum ni saya bagi tahu. Tanpa pemulangan maksudnya kalau dah keluarkan huruf D, maknanya kita tak letak balik untuk ambil huruf seterusnya. Jadi, contoh katakanlah huruf D ni saya keluarkan huruf D ni. Jadi dalam ni dah tak ada D kan? Ini adalah kad 1. Kad 1 ialah D. Kemudian tanpa melihat, saya masukkan tangan, ambil lagi satu kad. Saya dapat kad K. Jadi kad K. Jadi kad kedua kad K lah. Adalah kad K. Jadi peristiwa, yang saya nak jelaskan maksud. Jadi nak tahu dia bersandar ke tak bersandar, kita tengok. Peristiwa A adalah keluarkan kad pertama. Jadi bila kita keluarkan kad pertama, kad yang akan mungkin terkeluar, mungkin D, mungkin A, mungkin E, mungkin B, mungkin A, mungkin K. Kan, maksudnya dekat ada kemungkinan semua ni lah yang akan kita ambil. Ada 6 kemungkinan. Maknanya dekat bilangan yang mungkin akan keluar ada 6. N ni maksudnya bilangan yang akan keluar tu mungkin 6 lah. Okay, kalau yang B pula, peristiwa B ni, katalah yang pertama tu dah keluarkan D. Jadi yang tinggal mungkin E, mungkin B, B tak, mungkin A, mungkin K. Sebab tanpa pengulangan D ni kita tak masukkan balik kan. Jadi ada berapa ni kemungkinan? Mungkin A, mungkin E, mungkin B, mungkin A, mungkin K. Okay, tapi kalau yang dikeluar tu A, atau kalau A dah keluar, mungkin yang tinggal D, E, B, A, K. Kan? Atau dah ada banyak atau lah. Kalau yang kita keluarkan mula-mula tu E, so yang tinggal mungkin A, mungkin D, A, B, A, K. Betul tak? Ini kalau kita keluar E. Yang ini kalau kita keluar D, yang ini kalau kita keluar A, yang ini kalau kita keluar E. Dan seterusnya ada banyak atau lah kan. Jadi tetapi yang tinggal ada berapa je? Ada 5 kan? Sebab satu dah keluar, bilangan untuk peristiwa B ni tinggal 5 kad je. Dalam bilangan untuk, jadi maknanya keputusan untuk keluarkan kad kedua jadi berkurang. Pilihan untuk keluarkan kad kedua jadi berkurang sebab dah tolak satu. Kan? Jadi ini adalah peristiwa bersandar. Bersandar maksudnya pilihan dekat kad pertama tu telah mempengaruhi
telah berubah dan menjadikan peristiwa B tu berubah. Daripada 6 dia dah bertukar, dia tak jadi 6 dah, dia jadi 5 je. Macam tu. Jadi maknanya bersandar sebab, kenapa namanya peristiwa bersandar? Sebab peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Disebabkan dia tolak satu. Jadi dia dah mengubah bilangan dekat peristiwa B. Jadi peristiwa ini kita panggil peristiwa bersandar. Okay, apa maksud peristiwa tak bersandar? Okey, peristiwa tak bersandar, kes yang sama tapi kita ubah cerita sikit. Maksudnya dengan pemulangan. Dengan pemulangan maksudnya contohnya kita dah keluarkan kat D. Lepas tu bila kita ni kat 1. Kan? Bila keluarkan D, kita masukkan balik sebelum kita pilih kad kedua. Itu maksudnya dengan pemulangan. Jadi maknanya peristiwa A, pilihannya kita ada 6 kad. Kan? Tapi bila kita nak pilih kad kedua, peristiwa B ni masih 6 kad. Betul tak? Sebab kita dah pilih D, kita masukkan balik, masih 6. Kalau kita keluarkan A, kita masuk balik, masih 6. Maksudnya pilihan kad tu masih sama. Jadi NA ni masih 6, NB pun masih 6. N ni maksudnya bilangan pilihan tu lah. Maknanya kad yang keluar tu pilihannya masih sama, tak berubah. So ini kita panggil peristiwa tak bersandar. Itu je beza. Apa maksud peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Okay. Alright. So berdasarkan penjelasan peristiwa bersandar dengan tak bersandar ni, so kita tengok pada contoh-contoh yang berada dalam buku teks lah. Okay, contoh 2 adalah beberapa kisah peristiwa. Kita kena kenal pasti bahawa dia bersandar ke tak bersandar. Okay. Kes pertama. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Kita ada 1 shilling, kita lambung tu 2 kali. So lambungan pertama, jadi maksudnya antara angka atau gambar lah kan. So adakah ini peristiwa bersandar atau tak bersandar? Okay, kita tengok jawapan dia. Dia adalah peristiwa tak bersandar. Kenapa? Sebab kalau kita lambung sekali, kita mungkin dapat angka. Kalau kita lambung sekali, mungkin kita dapat angka lagi. So dia punya pilihan masih angka dengan gambar. Masih dua pilihan. Masih dua pilihan. Jadi dia tak berkurang pun kan. Jadi dia masih samalah. Alright. So dia adalah peristiwa tak bersandar sebab balingan kedua tak mempengaruhi. Balingan pertama tu tak mempengaruhi keputusan balingan kedua. Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Dia bersandar ke tak bersandar? Okay. Maksudnya peristiwa pertama kita lambung shilling. Salah. Angka mendapat shilling adil. Okay. Peristiwa pertama kita lambung shilling. Selambung shilling kita ada 2 pilihan je, angka atau gambar. Berapa kali lambung pun itu je lah, angka atau gambar, dia takkan berkurang kan. Kemudian nombor 4, peristiwa mendapat nombor 4. Kita cek peristiwa tak bersandar sebab peristiwa tak bersandar keluarkan mendapat angka tidak mempunyai. Jadi shilling punya cerita tu tak ada kaitan pun dengan dapat angka kan. So dia lain punya peristiwa yang pasal lambung dadu, lain punya peristiwa. So dia tak ada kaitan. So dia peristiwa tak bersandar. Okay, next. Soalan ketiga. Mendapat 2 pen yang berwarna sama bila 2 pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas mengenai 3 pen merah dan 2 pen biru.
tanpa pemulangan. Okey, kita tengok dalam beg, dalam satu bekas kita ada 2 pen biru dan 3 pen merah. Okey, dia punya situasi dia mendapat 2 pen yang berwarna sama. So peristiwa mendapat 2 pen warna sama. So kita tengok, dia adalah peristiwa bersandar. Okey, so kerana kebarangkaian beg pen merah yang pertama akan mempunyai kebarangkaian. Kalau maksudnya kalau pertama kita keluar, kita tarik, kita dapat pen merah. So yang kedua kita nak dapat pen merah lagi, kita dah pilih tinggal lagi 2 je kan. Dia dah berkurang. Jadi pilihannya jadi berkurang. Jadi dia adalah peristiwa bersandar. Okey, yang T mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping dengan pemulangan. So kalau dengan pemulangan mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama. So bila dengan pemulangan maksudnya dia tidak bersandar sebab bilangan kad tak berubah. Bila kita ambil, kita pulang balik, bilangan kad tak berubah kan. So dia adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, dia adalah peristiwa tak bersandar. Okey. So ini adalah contoh-contoh yang terdapat dalam buku teks berkenaan peristiwa bersandar ke tak bersandar. So setakat ini sampai sini dulu perbincangan kita mengenai topik peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, sekian, terima kasih.